Hai kita orang, welcome back to my YouTube channel AI Manis #Embel lah. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, untuk hari ini kita masih konsep rumah. Gitu. Bukan nak tunjuk barang-barang rumah ataupun house tour, tapi hari ini Manis dan Afiq akan menjawab segala persoalan daripada anda semua di Instagram, which is Manis ada letak Q&A dekat IG story. Hot ni lah. So hari ni Manis dan Afiq akan jawab semua persoalan anda. So tunggu apa lagi? Let's go. Okay, untuk soalan pertama. Okay, Manis dah pilih dah mana soalan yang Manis nak. Manis mungkin akan ambil 15 soalan sahaja kalau Manis jawab laju lah. Kalau Manis jawab slow, mungkin kita kurangkan 10 soalan. Okay, so untuk soalan pertama, kita ambil yang paling first Okay, family Afiq tak datang ke masa Afiq and Manis akad nikah. Sorry kalau soalan ni sensitif. Okay, actually soalan tak sensitif pun, tapi bagi nak tahu full, boleh tengok dekat konten Afiq. Afiq ada explain hot ni A to Z. Hot ni Manis tak boleh nak jawab. Kenapa Manis tak nak jawab soalan ni? Sebab soalan ni kita orang dah jawab semua dekat konten dia, which is konten perkenalan Afiq dah, dari Starbucks until kahwin. Tapi bila sayang you nak post video tu sayang? Mungkin esok kot. Sekali dengan video ni So video ni kita akan post hari Ahad, which is esok lah. So ni hari Sabtu tak? So you punya konten bila sayang? Besok. Memang esok. So konten yang sama, korang akan dengar jawapan daripada kita orang kenapa family Afiq tak ada dekat Sarawak. Okay, so next question is, kenapa nak kahwin terus sedangkan talent lain tunang dulu? Kita dia macam ni. Dia lain orang. Ni soalan untuk I. Jangan nak menghalang Mak Jemah bila bercakap. Okay, Mak Jemah. Okay, kenapa Jemah pula. Okay, kenapa Afiq kahwin terus dan sedangkan talent lain tunang dulu? Okay, dia actually macam mana cerita dia? Cerita ni pun Afiq dah cerita juga dekat konten Afiq. Perjalanan Afiq dengan Manis macam mana, masa perjalanan menuju ke jalan yang betul. Bukan menuju jalan cerita kahwin ni. So actually kita orang kahwin disebabkan kata tak ada nak kita orang ni halal cepat. Gitulah. Semua kita orang dah jawab dekat konten Afiq tu. Nanti korang tengok dekat konten Afiq tu macam mana Afiq explain satu persatu. So korang punya persoalan tu semua terjawab dekat konten Afiq tu. Dekat konten tu kita orang bagi tahu sebenarnya bila kita orang nak berkahwin dan bila kita orang nak bertunang, tapi kenapa kita orang awalkan, semua terjawab dekat konten itu. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok konten Afiq Jeffrey perkenalan Afiq. Korang kena kusyuk lah, tengok dari awal sampai akhir sebab semuanya akan terjawab dekat sana. Okay, next question. Manis dengan Afiq, siapa lagi garang? Tengok video hari tu macam Manis. Dia macam ni, saya isteri, dia suami. Memang lumrah kita dah berkahwin ni, isteri dia akan tegas dan garang. Itu memang lumrah lah. Kalau korang tengok, okay, mak ayah korang, siapa lagi garang korang rasa? Sampai ke otak aku kepala aku kena dia punya Naruto ni ke apa? Mak ayah korang, siapa lagi garang? Mesti mak kan. Tak tahulah kalau family korang tu ayah korang garang, saya tak tahulah. Tapi kalau family saya, mak saya garang lah. Tapi ayah dia saya bukan soal garang kurang. Sayang, dia bukan soal garang, dia soal tegas. Yelah. Dalam sesuatu hubungan ni kena ada seorang, kalau senang cerita, seorang api seorang air. Dia ibarat gitu. Dia bukan
Api tu dia always 24 hours tu dia garang je kerja dia. Kerja dia nak marah je. Kau duduk Faizal. Yang ni kau makan, kau mandi. Bukan dia tegas, bukan dia garang. Dia tegas. Yelah, tapi soalan dia siapa garang antara kita dua? Saya rasa saya lah, sebab Afiq dia tak pernah marah saya. Dia tak garang-garang dengan saya. Dia tegas menjadi seorang suami sahaja. Tegas suami, kau faham tak tegas suami tu macam mana? Sayang pergi mandi sayang, you jangan lama makan aja tu, tegas suami. Tapi tegas isteri dia, hanya dia lah yang tahu. Macam tu. So next question. Rio. No. Dia punya soalan no. Kenapa no? Kenapa no? Terpukul betul. Okay, soalan dia berbunyi macam ni. Manis dan Afiq dah sedia ke kalau Allah bagi rezeki pregnant awal-awal kahwin? Dah pelik lah. Susun ayat comel kat sikit mula. Dah ready ke kalau Allah dah ready ke nak ada anak? Itulah soalan dia. Actually kalau soalan macam ni, kalau orang tanya dah ready ke belum, kita tak boleh nak jawab ready ataupun nak jawab tak ready. Afiq hanya mampu cakap apa rezeki yang Allah bagi Afiq terima sahaja. Tapi awak ready tak jadi seorang ayah? Awak rasa? Saya rasa awak dah ready. Tapi awak kena ready lah yang cuci tahi apa semua tu. Sebab apa? Sebab nanti bini berpantang. Sebab boleh? Sebab boleh dek? Sebab bini berpantang. Sebab boleh dek? Cuci tahi. Ya, sebab boleh. Begitulah. Sebab boleh. Yelah, Afiq ready nak jaga anak. Kalau anak kita kan, dia macam ni korang. Kita dah ready berkahwin, jadi kita kena ready ada anak. Before you fikir you nak ready kedok ada anak tu, you kena fikir dulu before you plan nak kahwin. Jangan tahu sedap buat je. Jangan tahu kau fikir, oh aku nak kahwin, aku nak halal. Tapi bila nak ada anak, kau tak ready pula. Aku kena tahu jadi isteri pun kena ready dah, siap Tak semestinya nak jadi isteri yang apa orang cakap jadi mak-mak ni kena umur 25 ke atas. Tak. Ada orang macam Manis 22 macam ready dah. Adalah sebab-sebab tertentu kenapa kita boleh ready begitu. Apa tak mengapa pun. Next question. Apa perangai Afiq yang Manis suka dan terpikat? Perangai Afiq. Gayatlah. Afiq Jeffrey ni yang saya suka, dia seorang yang hormat orang tua. Tu satu yang paling saya suka dan membuatkan saya fall in love dan jadikan dia seorang suami. Itu first thing first yang paling. Bukan saya seorang yang cakap macam tu. Parents saya pun cakap benda yang sama. Kenapa memilih Afiq menjadi menantu? Kerana dia seorang yang menghormati orang tua. Okay korang. So itulah membuatkan Manis ni terpikat dengan Afiq. Bukan setakat kehandsomean dia, bukan setakat cara dia yang soft spoken dengan orang perempuan, tapi sebab dia hormat orang tua. Itulah sebab saya terpikat dengan Afiq Jeffrey. So next question. Ni soalan untuk awak. Memang saya kan kata pilihan orang tua, tapi sayangnya dah sold out. Tak layaknya. Macam mana Manis dan Afiq dia jadi baju kelawar macam ni. Dia tak sesuai kalau dia tak pakai benda ni. Sebab ni membuatkan dia macam princess. Sini princess. Tak, you nak kahwin dengan lelaki ke princess kan? Sini princess, cepat. Tak nak. Jadi konten princess. Yang hilang yang lelaki ayang. Aduh, beli konten ni suruh pakai pelik-pelik Princess. Aduh. Baca soalan macam. Cepatlah princess, baca soalan. Macam mana Manis dan Afiq pilih dulang girl dan boy korang? Miss Not semua AIT. Macam mana pilih-pilih? Tak senang. Tak susah pun. Pilih macam tu je lah. Dia actually kalau boleh dia sebab wedding kita. Kita boleh nak siapa-siapa je. So kenapa Afiq pilih dan Manis pilih? Sebab macam Anik dan Fira. Kenapa dia orang Afiq pilih? Afiq bukan pilih sebab dia orang famous ke apa semua, bukan. Sebab dia orang kawan Afiq.
Maksudnya mostly team A lah Afiq ambil. Korang sahabat-sahabat yang lama, maksudnya macam Boy, Anik, Laming, Sulong, Kanda yang terbaru Afiq ambil. Bukan sebab select ke apa semua, bukan sebab team A juga, sebab apa kata yang free. Gitu. So takkanlah Afiq nak ambil Riz, Boy, Ali semua dah ada suami isteri, ada anak. Nanti dah ada anak. So Afiq ambil yang mana available saja. Boy pun dah kahwin actually, tapi Afiq tanya Boy cakap dia nak. Dia nak jadi dulang Boy. So Boy dia willing. Boy salah seorang daripada dulang Boy. Dia seorang lah suami orang dulang Boy. Macam yang lain Sulong sebab dia free waktu tu, so kita orang ambil. So kiranya dulang Boy ni Afiq dia utamakan team A lah. Dia utamakan team A. Bukan select, dia macam nak kawan-kawan yang seperjuangan dengan dia tu ada. Memang pun member dia. So kalau pihak dulang girl pula lagi ramai orang persoalkan kenapa. Okey, kalau Fira, Mimi, Ishad, orang tak tanya kenapa, sebab orang tahu mestilah Afiq nak team A juga yang jadi dulang girl. So yang tu orang tak persoalkan. Yang orang persoalkan adalah lah, kenapa tak ambil semua perempuan. Dek, bukan apa. Tahu lah yang tanya soalan macam ni mestilah orang bukan orang yang belum kahwin lah. Yang orang belum kahwin, yang baru umur mesti. Bukan nak marah ke apa. Actually nak cakap, nak beritahu dulang ni tak ada. Pernah orang buat, Afiq tak pernah tengok orang buat 20-30 dulang masa kahwin. Dia depends, orang kata depends on, orang kata kemampuan orang nak bagi berapa. Tak ke gila dek, 30 item ada 30, perempuan ada 20 orang kalau campur sekali dengan tim A. Ke gila ke 20 dulang nak bawa pergi majlis? Tak ke gila orang tengok banyaknya dulang, dekat Pelamin tu penuh dengan dulang. So kiranya dulang kita orang tak banyak, jadi takkan nak ambil semua AI team perempuan. Sebab ada orang tanya kenapa tak ambil semua AI team perempuan jadi dulang girl. Astaghfirullahalazim, aku baca komen tu aku mengucap 10 kali. Kalau kau kat depan aku lempang kau. Geram. Ramai juga yang persoalkan kenapa pilih Ika dan Aira. Okey, seperti yang korang tahu, saya memilih Laming menjadi dulang Boy. So saya sengajalah ambil Ika sekali bersama kan. So macam Laming berdiri sebelah Ika macam tu lah. Itu expectation saya lah. Dan Aira Aira saya punya member yang sama kepala dengan saya. Memang Aira. Betul saya rapat dengan Fatin, saya rapat dengan Faridah, memang betul. Tapi Faridah dengan Fatin dia tak segila macam otak saya dan Aira tau. Otak saya dan Aira, kita orang punya hubungan otak tu memang dah. Nanti sel otak awak dengan dia dekat rumah tu bergabung pula. Sampai tahap saya dan Aira dapat ni kan, sampai dia tengok satu benda lepas tu dia gelak, saya pun boleh faham dah gelak dia tu macam mana. Tahap saya dan Aira punya gila. Kita punya otak sama macam tak tahu lah cakap macam mana. Saya memang dapat dengan Faridah, tapi nak buat macam mana? Saya memang pilih macam tu dah dia. Lagi pun saya memang pilih dulang girl tu awal lagi. Sebelum saya sekian. Okey, soalan seterusnya. Nenek, diam. Dia diam kita. Apa beza perangai sebelum dan selepas kahwin? Perangai macam mana? Tak ada beza pun, sama je. Dia before kahwin dia memang perangai dia manju. Manisnya memang perangai sangat-sangat apa manja. Perubahan sayang? Maksudnya dulu you makan tak ada orang jaga, sekarang perangai. Beza perangai. Apa beza perangai? Perangai. Itulah. Perangai Afiq kalau dulu dia apa yang perangai macam sama je sampai sekarang. Ya sayang. Sama je ke? Hanya Allah saja. Saya lah yang berubah. Pogo tu. Saya yang berubah sebenarnya. Gitu. Sebab apa saya berubah? Sebab dulu saya masih tak kahwin lagi, jadi saya tak perlu nak jaga makan minum orang. So sekarang macam saya bangun pagi awal kena jaga makan minum suami saya. Bangun pagi je dia ready makanan semua depan mata dah. So perangai saya dah yang berubah sebenarnya. Perangai suami saya tak berubah lagi. Perangai suami saya tetap sama lah. Next question. Okay, soalan seterusnya. Tak tahulah Manis ni bagaimana. So apa yang Manis lakukan jika Afiq sedang main game? Okay. Allah Rabbi. Duduk yang atas sayang. You kena jadi princess. Dah atas sayang. Tak nak duduk bawah. Sejuk tak?
Astaghfirullahalazim. Pegang apa dia pulak lah. Duduklah atas ya. You princess. Tak nak. Duduk pula. Aduh, you tak dapat baju kelawar you. Atas. Cepat. Duduk atas saya. Suka tak pasal-pasal. Cepatlah. Ya Allah. Cepat. Timing. Cepatlah. Stres lah kau. Baca. Dia tahu kepala kita ni kecil ayang. Kepala kahwin ni kecil. Dia suruh kot pakai apa ni. Kepala dia dah lah kecil. Okey, untuk soalan seterusnya. Apa yang Manis lakukan jika Afiq sedang main game? Pakai crown tu. Sabar nak adjust. Patah nanti crown. Itu je kenangan akad nikah. Apa yang saya akan lakukan jika dia bermain game? Okey, so far game yang dia main adalah yang susun perkataan tu. And then yang kedua adalah ML. So kalau dia main ML dengan kawan-kawan AI team dia, macam Alif ke, dia main apa? Dengan Abang Alif ke semua, saya akan tengok je dah. My little pony. Aku sumpah kau jadi princess. Bukan princess macam tu. Dia kalau princess macam tu kak, aku tak tahu. Mesti penat kaya dapat laki je ayang. Ya duk. Baik. Tak naklah jadi pelik-pelik. Ya. Aduh, tengok baju kelawar dia. So kalau dia main game, saya akan tengok saja. Tapi lepas dia main game tu, saya akan bebel. Sekian, terima kasih. Dia bebel. Kenapa kalau I main game kalau time tak ada kerja? Tak salah pun. Kan? Kita pergi ke soalan seterusnya. Betul waktu tak. Dah. Nikah dah, suruh kat dah. Dah lah ayang. Jangan cut part ni. Sini sayang, sini. Kenapa? Bila masa you main game waktu tak ada kerja? Setiap masa you main game, berak, makan. Sekarang ada tengok I main. Sekarang tak ada. Bukan sekarang ni. I bebel. Dah. Tak payah cakap korang. Dah. Soalan seterusnya. Maniskan cakap crush kat Afiq sebelum join AI lagi. Dan masa join AI bila tengok Afiq memang tak ada rasa apa-apa ke? Tak ada rasa apa-apa sebab dia adalah senior saya dan saya adalah pendatang asing. Duduklah maksudnya saya ni junior, dia senior. So saya rasa saya tak akan miliki orang yang saya suka. Jadi bukanlah saya dah cakap saya tak ada feeling suka sayang kat dia. You ni tahap you crush dekat I tu kan? Macam fanatik ke macam mana? Actually fanatik. Parents saya tahulah, bukan parents saya. Adik-beradik saya tahu. Buang boleh tak benda ni? Sakit tu kepala I. Ahli keluarga saya tahulah betapa saya fanatikkan boyfriend saya pula. Suami saya sekarang. Ya. Sebab dulu saya memang kalau tengok AI tip, AI studio, short film dulu saya memang akan fokus dengan Afiq Jeffrey saja. Kalau Afiq Jeffrey tak ada, saya memang tak nak tengok. Tahap fanatik saya dekat dia lah. Fanatik saya yang kedua adalah saya mencari orang-orang yang rupa macam dia. Tapi saya tak jumpa. Tapi adalah beberapa orang yang saya jumpa tapi artis, penyanyi macam tu yang rupa macam dia. Sebab saya tahu dia tak available pada waktu itu. So saya rasa macam tak layak ni, aku memang disqualified waktu tu. So itulah fikiran saya. Bukan saya tak suka dia, cuma rasa macam tak layak. Itu je. So you pun not available juga time tu. Kan? Macam mana? Kita you tahu tak kenapa saya tak available? Sebab saya punya crush tak available. Itu je reason dia. Sebab kalau saya single pada waktu itu, saya rasa macam frust. Menaruh harapan lah. Saya rasa macam aduh, crush aku dah lah ada orang miliki, lepas tu aku alone macam tu lah. So cara kita nak lupakan crush kita adalah kita mempunyai orang lain. Macam tu. Tak tahu kahwin juga dengan crush. Kau juga dengan crush. Yelah, ingatkan disayangi, rupanya dipaksai pakai begini. Jadi princess. Yelah, jadi princess lah. Sebab saya jadi orang gila macam ni. Sama-sama bangang. Next question. Okay, untuk soalan seterusnya, untuk Afiq, why yakin Manis orangnya? And untuk Manis, why yakin Afiq orangnya?
Baby dulu. Okay, kenapa saya yakin Afiq ni adalah orang yang saya jadikan suami adalah sebab dia mak bapak saya lah. Waktu saya So you mencintai I bukan sebab you dengan hati lah. Diamlah sayang. Dia tanya kenapa saya yakin untuk jadikan awak suami saya. Okay. Kenapa awak yakin jadikan saya isteri awak? Sebab saya nampak lah masa depan saya macam mana. Biar sekadar saya dengan Allah saja lah yang tahu benda tu. So reason dia sama je sebab mak ayah saya lah. Mak ayah saya yang buka mata, buka telinga untuk saya mulut. Untuk saya berfikir kenapa dorang suka dengan Afiq dan kenapa dorang memilih Afiq. So kiranya saya yakin dengan mak bapak saya dululah. Saya yakin dengan keputusan mak ayah saya. Bila cakap pasal mak bapak ni kan, betul tu. Sebab kita nak buat apa-apa sekalipun kita kena ada restu ibu bapa, betul? Nak kahwin pun kena restu ibu bapa. Bukan kena, memang wajib kena ada restu ibu bapa. Kalau pernah dengar jugalah kalau orang kata kau ni kahwin tanpa restu mak ayah. Kadang-kadang tak bahagia orang cakap kan? Ada sometimes Memang tapi ada dia gitu lah. Tapi yang penting kena ada restu ibu bapa. Kalau korang rasa macam serius, nak getting serius, korang bawa terus korang punya pasangan pergi jumpa korang punya parents. Senang. Restu mak bapak itu penting. Yes. Macam soalan yang family Afiq tak datang itu apa semua kan. Yang persoalan kata kalau tanpa restu mak ayah Afiq, tanpa restu mak ayah Manis, tak akan jadi kita orang. Fikir logik lah sebenarnya. Fikir logik lah. Gitu. Dia fikir logik. Kalau saya ni tak direstui dalam keluarga dia, saya mungkin akan murung, tidak pergi kerja dan saya tak adalah video untuk korang setiap hari. Tengok saya semakin happy. Adakah saya tidak direstui tapi saya tetap happy? Benda tu tak logik lah. Tapi sekarang ni Afiq, kerana I bangga lah dengan you. You macam non-stop sekarang ni post video. Apa je dapat konten? Dia macam bersemangat nak bagi orang gencana. Sabar lah. Dia macam sabar lah bagi I cakap. Sabar lah. Malu. lah. Dia macam gitulah. Suka tengok dia bersemangat macam ni. Everyday dia akan tanya bila buat konten. Bila buat konten apa semua. So untuk Afiq, insyaAllah lepas ke sanding korang tengok kau Afiq together fly high. Macam bagi petanda suruh kita pergi je tu. New Zealand. Amin. Kita pergi ke soalan terusnya. So why? Duduk lagi. You tak cakap lagi why you pilih I. You just menyampuk I je tadi. Oh yeah. Okay. Why? Kenapa? Sebab mak ayah jugalah. Sebab family juga kata dia gitulah. Cantik orangnya, panjang hidungnya. Tapi yang paling penting dia nak cucu dia hidung mancung. Sebab family lah senang. Jawapan dia sebab family. Kenapa? Sebab family. Dan sebab pilihan hati Afiq. Lawa pula yang you pakai macam mana. So, soalan seterusnya. Apakah next target korang sebagai suami isteri? Maksudnya lepas kita orang berkahwin, apakah next target kita orang? Okay, setiap manusia mesti akan ada target. Dia orang akan ada impian, dream. Dia nak akan ada pencapaian. Okay, apa target Afiq lah? Kalau korang tanya, nak buka bisnes lah. Lepas kahwin. Sebab Afiq ni daripada dulu lagi Afiq dibesarkan dengan keluarga berniaga. Jual makanan ke apa tak kisah. Sebab iyalah family Afiq, kan Afiq cakap tadi Afiq ni family yang berniaga. So Afiq punya target Afiq nak berniaga, tu satu. And then nak ada anak. Lepas tu yang ketiga nak bahagiakan isteri saya yang tercinta ni. Lepas tu saya nak yelah macam-macam lagi lah target saya nak. So insyaAllah kalau diberi peluang untuk dapat target tu, saya akan buat. Saya akan lakukan yang terbaik. Okay? Macam apa yang awak nak tu sama je macam saya. Nice. Sebab saya isteri awak. Apa yang awak senang je awak lah. Saya baby lah. Betul lah. Okay. Tapi next target betul lah. You nak anak. Sebab bisnes tu memang kita dah bincang before kita nikah lagi. Yes. Betul tak?
Before kita kahwin lagi kita macam dah I pun nak buka bisnes. Gitu. Sebab ayah Manis pun businessman dari dia zaman dulu. Dari zaman-zaman nak bangkit tu sampai sekarang dia still businessman. So macam Manis pun dibesarkan family business. So macam tu lah. Dah biasa tengok orang berbisnes, kita pun nak berbisnes juga. So sama je lah kita orang tu nak ada anak. Kalau cakap pasal bisnes dia, bila cakap pasal berniaga ni teringat balik dekat cerita I. Masa I SPM, I jujur I cakap, I memang tak minat belajar. Macam you, I tahu apa semua kan, you punya ni tahap-tahap apa semua. Macam I tak macam Afiq daripada dulu lagi dibesarkan dengan keluarga yang berniaga. Dan sampai sekolah pun Afiq tak nak, maksudnya macam tak nak belajar apa semua. So bila tak nak belajar, balik je sekolah, pergi jual apa balik. Apa je? Nak duit masuk. Gitu. So doakan yang terbaik lah untuk kita orang. And insyaAllah dengan sokongan korang, dengan itulah sokongan korang, insyaAllah Mafiq akan melakukan yang terbaik untuk korang. Kalau boleh sampai kita orang ada anak, cucu apa semua, kita orang nak review dekat korang Mas, sebab support kami. Yelah, I tahu you mengantuk dengan I cakap ya. Waktu ada cucu tu mesti kita dah make up. Ustaz, ambon lah. Dah tua. So guys, Manis ni dah tua dia macam. Okay, soalan yang ketiga terakhir adalah siapa yang paling kuat merajuk? Hot ni sebut nama je. Saya rasa paling kuat merajuk Afiq je. Kenapa dia? You paling kuat merajuk. Tak. Memang takkan mengaku. Manusia ni takkan mengaku. Awak bersama tak nak mengaku. Bila maksud saya merajuk? Saya merajuk sebab apa? Okay, Manis lah. Manis paling kuat merajuk. Biasanya perempuan kadang-kadang tak dilayan merajuk. Lagi-lagi waktu kita period ke kan. Waktu sekarang ni Manis macam nak attention je. Sebab apa? Perempuan tengah period ni nak manja-manja dengan suami. Kalau dia tak bagi attention, dia main game, mesti kita merajuk macam tu. Tapi tak adalah setiap masa merajuknya kan sayang kan? Ya, tak ada. Memang kalau setiap masa suami pening kepala. Okay, so soalan kedua. Nanti kalau Manis dah ada anak, Manis still kerja ke ataupun jadi suri rumah sepenuh masa? Okay, biar suami saya jawab. Tak tahu. Atas you nak kerja tak sih? Okay, faham. Kerja I cari. Jadi netizen komen suami tak kisah pasal isteri. Bukan tak kisah, bukan. Maksudnya mestilah suami yang memberi keizinan kepada isteri kalau isteri tengah ada dia macam anak. Dia macam ni. I tak kisah. Bukan maksudnya tak kisah, maksudnya macam mana? You nak kerja, you kerja. You tak nak kerja, tak apa. Tapi I sarankan you tak payah kerja. Jawapan dia sebenarnya memang dia tak nak bagi Manis kerja waktu Manis mengandung dan ada anak sebab nak bagi attention dekat anak sepenuhnya. Yes. Kalau boleh macam ni yang kan kita kerja kita ni kan buat video dekat YouTube apa semua kan. Apa kata? Kita still bekerja dengan under AI. Tapi work from home. I sarankan you work from home, tunjuk perut besar mana, nak masuk ke apa, kalau anak dah keluar kak, kejap dinding, gedak dinding, buat video gitu baru tengok dah. Gitu lah. So I sarankan you ni lah, work from home lah. Sebab I tahu dia Manis ni, dia jenis dia tak suka menyusahkan suami dia. Every time buatlah apa-apa dia. Kalau saya nak belikan dia ke apa ke, dia cakap tak apa I nak beli. Dia tak pernah minta Afiq belikan apa-apa semua. Bagus lah. Dia jenis orang kata apa, independent. Yes, independent. Itu bagus dia. Walaupun perangai macam budak-budak. Gitulah. Let's go. Last question. Okay, untuk soalan yang terakhir adalah macam mana nak minta tips dengan family yang kita nak kahwin? Bagi tips sikit. Macam mana nak minta restu daripada family yang kita nak kahwin? Bagi tips. Tips pertama adalah kita kena yakin yang kita nak berkahwin dengan orang ni. Yang cara cakap macam kita kena yakin tu cara macam ahli rakyat.
Ya, kita Macam kena YB tu. yakin yang kita ni nak berkahwin dengan partner kita. Itu benda pertama yang kau kena buat sebelum kau minta restu daripada mak bapak kau. Okay? Kau kena ada macam, okay, Awak macam kasar sih. okay, yang ni saya nak jadikan sebagai suami saya. Mak, okay, saya berlakon Mak. Aja dia mak. Okay. Duk saya, ni mak ayah saya. Ni, Awak suami saya. Cuba dia. tak apalah. Duk lah. Oh, Tak apa, cepat. Aja dia mak. Okay, cepat. Jadi mak. Assalamualaikum, Mak. Salam. Ni boyfriend Manis. Manis nak jadikan. Kau pegang tangan mak ni. Boyfriend kau dekat depan ni. Mak, ni boyfriend Manis. Manis nak jadikan dia sebagai suami. Izinkan Manis, Mak. Lah. Astaghfirullahalazim, handsome-nya. Nama siapa? Itu tips pertama lah. Itu bukan tips. Partner kita kena Handsome. macam Afiq Jeffrey. Bukanlah, bukan handsome. Dia macam ni. Handsome Okay. macam Afiq Jeffrey Okay. lah. Dia macam ni. Okay. Aku duduk bawah lah. Okay, dia gini guys. Okay, ni Afiq bagi tips sikit lah. Dia bukan tips sangat, tapi korang pun boleh fikir benda ni. Depan sangat tu sis. Tak apalah, diam lah. Oh, tahu lah handsome lah nak tunjuk ke orang semua. Oh, lah ni Malaysia ni bos. Oh. Okay. So kalau korang mula-mula nak pergi jumpa orang tua tu, orang tua pula dah, family lah. Orang tua kita, orang tua dia ke siapa ke. First kali pakai pakaian kemas. Pakai yang kata menampakkan korang ni kemas lah, nampak orang lah. Jangan pakai yang pelik-pelik. Jangan pakai baju kelawar pergi jumpa ke apa semua. Kau tak pasal-pasal makan kaki. Sekarang tak apa dia jadi menantu. Sekarang dia jadi benda hantu, tak apa kau nak ni. So benda first kali macam tu lah, pakai yang kemas-kemas. Lepas tu bila dah sampai dalam rumah tu bagi salam semua. Bukan jadi acah baik ke apa. Kita kena pandai ambil hati. Orang tua ni senang je nak ambil hati. Kau kena tengok cara macam mana. Cara kau tu melayan orang tua. So dia ibarat macam ni lah, cara kau dengan mak ayah. Cara korang dengan mak ayah korang macam mana. Macam tu. Jangan main, nanti rosak. So macam tu lah. So kalau kita gunakan cara kita, macam mana kita bercakap dengan family kita, cara kita melayan family kita, macam tu lah kita kena layan family pasangan kita. Yes, awak cari apa? Awak kat saya monyet, nak cari kutu. Bila masa rambut saya ada kutu? Cari je lah metode. Ini tak ada. Tak ada. Gitulah Manisha Malik. Kalau nak kenal. So dia tak ada tips tu. Ya kutu yang dah diam dia. Kutu. Iyalah. You nak ke lelaki ada kutu? Nak. Lepas tu? Jangan ada kutu takut. Gitu. Tak ada tips pun. Dia depend macam Afiq cakap tu lah. Kalau nak senang, gunakan cara macam mana kita melayan kita punya family. Gitulah, menguak dah tu. So kita end konten manis dengan lafaz Bismillah. Kecap dah. Aku tak tahu nak kecap gapo ni. Ngatuk dah yang. So guys, itu sahaja konten manis untuk hari ni. Sama buka sang. Okay guys, itu Kenapa je. buka air macam Aiman So guys, itu je konten manis hari ni. See you guys in the next content. The next content.